Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya janjikan tadi, kita akan gunakan surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas ya. Muka surat 604 tuan-tuan ya. Baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Kita baca sampai min syarril waswasil khannas ni sampai ayat yang keempat ni. Baik, cuba tuan-tuan tengok ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kita tengok makna dia dulu tuan-tuan, baru kita bahaskan tentang teknikal ya. Okey. Qul a'udzu birabbin nas dulu Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan oleh engkau, katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Ni Allah suruh Rasulullah kata Muhammad, kau cakap macam ni tau. A'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Muhammad kata gini tau, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kata macam tu Muhammad. Itu soalannya gitulah Jadi qul, katakan olehmu, katakan oleh engkau, katakan apa? Katakan okey, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Itu yang Allah suruh Rasulullah katakan Katakan olehmu, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Baik, tuan-tuan, dekat dalam ni ada tak dua isim berpasangan? Cuba tengok. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Mana dua isim berpasangan tuan-tuan? Mana dua isim berpasangan? Ni, betul tak? Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Rabbin nas ni Tuhan manusia. Ini dua isim berpasangan. Aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia. Tuhan kepada sekalian manusia. Siapa Tuhan kepada sekalian manusia? Allah lah. Rabbin nas, Tuhan manusia ataupun Tuhan kepada sekalian manusia. Kemudian malikin nas. Malikin nasi, raja manusia. Berlindung daripada Tuhan sekalian manusia dan raja kepada sekalian manusia. Raja sekalian manusia, malikin nas. So tuan-tuan, ini juga merupakan dua isim berpasangan, tapi maliki ni dia merupakan badal kepada Rabbi tadi. Ingat tak? Iaitu raja sekalian manusia. Aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia ataupun Rabbi tu yang memelihara Tuhan ataupun yang memelihara sekalian manusia, iaitu raja kepada sekalian manusia. Nampak? Ini dua isim berpasangan juga tuan-tuan. Ini dua isim berpasangan juga. Ni pasangan apa tuan-tuan? Malikin nasi Ni ada alif lam, ni tak ada alif lam. Ni pun pasangan mudhaf-mudhafun ilaih juga. Nanti kita bahas kejap lagi. Ilahin nas. Ilahin nas. Apa makna ilahin nas tuan-tuan? Ilahin nas maknanya Tuhan. Tuhan kepada sekalian manusia. Ni yang memelihara sekalian manusia, ni raja kepada sekalian manusia, Tuhan kepada sekalian manusia. So ini badal juga kepada Rabbi ni. Dengar katakan olehmu wahai Muhammad, aku berlindung kepada yang memelihara manusia ataupun pemelihara manusia. Ini dua isim berpasangan yang pertama, iaitu yang memelihara sekalian manusia juga dia merupakan malikin, dia merupakan raja kepada sekalian manusia. Ni ada persamaan dengan Fatihah, ingat tak? Ada badal tukaran sebanding. So malikin nas ni, maliki ni kenapa dia baris bawah? Sebab dia badal kepada Rabbi ni, kan? Okey, an-nasi ni dua isim berpasangan. Ni mudhafun ilaih ke ataupun ni merupakan sifat kepada maliki? Nanti kita bahas kejap lagi. Ilahin nasi. So ni juga badal kepada kalimat Rabbi ni. Dan dalam masa yang sama, selain pada badal, dia merupakan mudhaf. Mudhaf selalu jadi pangkat yang kedua tuan-tuan. So mana mudhafun ilaih dia? An-nasi. Sama lah macam ni juga. Maliki ni dia merupakan badal kepada Rabbi. Sebab tu dia dapat baris bawah ni tuan-tuan. Dia follow kan. Badal kan kena follow kan. Yang kita belajar pada pertemuan kita sebelum ni kan. Sebelum daripada ni lah. Jadi dia merupakan badal, tapi dalam masa yang sama dia merupakan mudhaf kepada kalimat an-nasi. An-nasi ni mudhafun ilaih. Faham ke tidak? Jadi dia dapat baris bawah kerana dia badal, tapi an-nasi dapat baris bawah kerana dia adalah mudhafun ilaih. Itu kita dah bahas kan. Jadi ilahin nas ni pun sama tuan-tuan. Ilahi ni dia merupakan badal kepada Rabbi, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, pangkat yang kedua ialah dia merupakan mudhaf kepada an-nasi ni. Jadi dia dapat baris bawah kenapa? Sebab dia badal kepada Rabbi. Nampak? Dia dapat baris bawah sebab tu. Tapi an-nasi dapat baris bawah sebab apa? Sebab dia merupakan mudhafun ilaih. Mana mudhaf dia? Ilahi. Tadi kata ilahi ni badal. Betul, badal tu pangkat dia yang pertama. Tapi pangkat dia yang kedua ialah dia merupakan mudhaf. Okey, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas Okey, min maknanya dari syarri. Syarri ni kejahatan, al-waswasi nanti saya besarkan tuan-tuan. Dekat sini ada contoh kita hari ni
Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan pembisik, pengisik, mengintai. Pembisik, pengintai. Pengisik yang selalu mengintai. So, pembisik, pengintai ataupun pembisik yang selalu mengintai, tuan-tuan. Okey, mana dua isim berpasangan, tuan-tuan? Dari kejahatan si pembisik pengintai. Dari kejahatan si pembisik, si pengintai, si pembisik, si pengintai. So, mana dua isim berpasangan kat sini, tuan-tuan? Dua isim berpasangannya ialah ni al-waswasil khannas, pembisik pengintai. Dari pembisik pengintai. Ni dua isim berpasangan. Okey, ini pasangan apa? Cuba tuan-tuan tengok. Ini pasangan zat sifat ke pasangan mudhaf-mudhafun ilaih, tuan-tuan? Okey. Ini ialah pasangan zat dan sifat. Ini ialah pasangan zat dan sifat. Tuan-tuan tengok kali pertama, tuan-tuan dah tahu. Sebab apa? Sebab kan saya kata kalau nak jadi mudhaf tak boleh ada alif lam. Nampak? Tengok sini. Ni Rabbil Alamin. Rabbi ni mudhaf. Mana ada alif lam? Ar-Rabbi mana ada? Ni Al-Maliki mana boleh? Nak jadi mudhaf tidak boleh ada alif lam. Sama macam ilahi. Ilahi ini bukan alif lam al-ma'rifah, ini ejaan ni. Al-ilah ni apa ni? Bukan alif lam yang al dekat kalimat isim tau. Ini memang ejaan ni, ilah. Ilah maknanya Tuhan. Okey, sekarang ni tuan-tuan, al-waswasil khannasi. Nampak? Ini dua isim berpasangan. Tengok sekali, Mbah dah tahu ini bukan pasangan mudhaf-mudhafun ilaih, Ustaz. Inilah pasangan zat dan sifat. Mana zat dia? Al-waswasi ni, si pembisik ni, ni zat dia. Mana sifat dia? Pengintai. Sifat dia suka mengintai. Ini dia punya kaedah dia. Okey, tuan-tuan dengar Kalau kalimat-kalimat mudah macam baju sekolah, baju cantik, baju buruk, itu senanglah tuan-tuan nak nilai kan. Betul ke tak? Dari sudut mana? Tapi bila kita masuk dalam Al-Quran, kita kena tengok dari sudut teknikal juga. Ada kalimat-kalimat yang mudah terus faham, tapi ada kalimat-kalimat yang perlu kepada dua perkara tuan-tuan nak tengok. Pertama, tuan-tuan tengok makna dia juga. Kalau tak dapat, tuan-tuan tengok teknikal dia. So, secara teknikalnya, yang ini ialah pasangan zat dan sifat. Macam mana kita tahu? Kalau zat dan sifat ni tuan-tuan, apa saja yang ada pada zat dia, sifat kena ikut. Kalau zat dia ada alif lam, sifat pun kena ada alif lam. Kalau zat dia ujungnya baris bawah, sifat dia pun kena baris bawah. Kalau zat dia mufrad, sifat pun mufrad. Kalau zat dia muannas, dia pun muannas. Kalau zat dia muzakkar, dia pun muzakkar. Tapi kalau anda kata mudhaf-mudhafun ilaih, boleh berbeza. Boleh berbeza pada keadaan-keadaan tu. Yang pertama alif lam lah. Alif lam dia confirm Rabbi ni dia tak boleh ada alif lam, Maliki tak boleh ada alif lam sebab pasangan mudhaf-mudhafun ilaih dia mudhaf tu tidak boleh ada alif lam dan dia tidak boleh ada tanwin dan sebagainya. Nanti kita bahas tentang perkara tu. Tapi yang penting tuan-tuan tahu ini pasangan apa tuan-tuan? Waswasil khannas. Ini ialah pasangan zat dan sifat. Kenapa kita kata gitu? Semua follow, Ustaz. Apa yang dia follow? Alif lam dia follow. Itu dah cukup dah tuan-tuan jawab. Alif lam dia follow pun dah cukup dah. Sebab dua-dua mesti kena ada alif lam, dua-dua mesti kena sama jumlah, mesti sama jantina dan sama baris hujung dan sebagainya. Tuan-tuan faham tak? So sekali lagi saya ulang. Kalau tuan-tuan tengok nanti saya bawa balik dia punya apa kita panggil, dia punya diagram yang saya telah tulis secara ringkas hari tu. Okey, tuan-tuan tengok Dua isim berpasangan ada dua jenis. Jenis yang pertama ialah pasangan zat sifat yang sedang kita bahas hari ini. Jenis yang kedua ialah pasangan mudhaf-mudhafun ilaih kan. Mudhaf boleh baris apa saja ikut kedudukan dia dekat dalam ayat tu, tapi mudhafun ilaih dia kena baris bawah. Ini pasangan yang kedua kan. Okey, pasangan yang pertama yang kita bahaskan hari ini pasangan zat dan sifat. Zat dia boleh baris apa saja, tapi sifat dia ikut pangkat zat dia. Sifat dia akan follow pangkat zat dia. Apa saja, bukan sekadar dia follow pangkat zat dia, dia follow alif lam juga dan dia follow muannas muzakkar, dia follow juga apa kita panggil mufrad jamak dan sebagainya tuan-tuan So sekali lagi saya ulang. Dua isim berpasangan ada dua jenis, satu pasangan zat sifat, satu pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang ini syahid pada perbahasan kita hari ini tuan-tuan So jom kita tengok balik ayat ni. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. So saya nak ajak tuan-tuan untuk bahaskan dua ayat yang pertama dan kedua Qul a'udzu birabbin nas. Okey, ni kita bahaskan semula Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan oleh engkau, katakan olehmu ataupun katakan oleh engkau ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Katakan oleh engkau.
Katakan oleh kau ataupun katakan olehmu. Ini isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Okey, ini saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah lama belajar dengan saya kan? Ini isim ke fi'il ke haraf? Okey, saya bagi jawapan. Dia ni merupakan fi'il. Okey, saya nak tanya dia fi'il apa? Jawab kat saya, dia fi'il apa? Dia fi'il apa? Apa ganti nama diri dekat dalam dia? Dan ganti nama diri tersebut rujuk pada siapa? Dengar soalan saya, tuan-tuan. Dengar soalan saya. Ini fi'il. Tapi fi'il apa? Okey, apakah ganti nama diri dekat dalam ni? Dan dia rujuk pada siapa? Ganti nama diri dekat dalam kul ni ada tulis kat bawah terjemahan ni. Tuan-tuan tak ada problem. Tapi dia rujuk kepada siapa? Saya nak tanya, ini fi'il apa? Jawab. Ini fi'il apa? Fi'il ada 3 kan? Dia ada fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il mudhari' sedang berlaku. Fi'il madhi telah berlaku. Fi'il amar, fi'il menyuruh. Fi'il menyuruh. So, kul ini fi'il apa? Fi'il mudhari' ke madhi ke amar? Apa ganti nama diri di dalamnya? Dan ganti nama diri itu rujuk kepada siapa? Kul. Kan, katakan oleh engkau. Engkau tu siapa, tuan-tuan? Tolong bagi tahu dengan saya. Soalannya, ni fi'il apa? Apa ganti nama diri dalam ni? Dan ganti nama diri tersebut rujuk pada siapa? Okey, a'udzu. Ini a'udzu, aku berlindung, ni fi'il mudhari'. Betul tak? Tak ada telah kan? So, ganti nama diri dekat dalam ni ialah aku. Aku rujuk pada siapa, tuan-tuan? Aku rujuk kepada Rasulullah SAW. Bi maknanya dengan. Bi maknanya dengan, ni haraf jar. Rabbi. Rabbi ni dia ialah kalimat isim kan? Bi ni ialah kalimat haraf, iaitu haraf jar. Rabbi merupakan kalimat isim. Betul ke tidak? Dia isim biasa ke isim yang ada gelaran dan fungsi, tuan-tuan? Dia ni isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. Betul ke tidak? So tengok, Rabbi ke Rabbu ke Rabba, tuan-tuan. Apa pangkat dia, tuan-tuan? Pangkat dia di baris bawah ni kan? Dia majrur lah, Ustaz. Rabbi kan? Rabbi. Okey, tanda majrur dia mana? Tanda majrur ni baris kasrah ni. Faham ke tidak? Okey, sekarang ni tuan-tuan, dia ni dapat pangkat majrur ni, tuan-tuan tahulah sebab sebelumnya ada haraf jar. Betul ke tidak? Sebab tu dia majrur di baris bawah kan. Okey, sekarang ni dia ada pangkat yang kedua. Pangkat yang kedua merupakan mudhaf. Dia ni selepas haraf jar tu pangkat dia yang pertama tau. Kita panggil isim majrur. So ini majrur bibi. Itu pangkat dia yang pertama lah. Dia selepas haraf jar. Dia dapat pangkat baris bawah ni, tapi dia ada pangkat yang kedua. Pangkat dia yang kedua apa? Dia merupakan mudhaf. Mudhaf kepada siapa? Mudhaf kepada An-Nas ni. An-Nas ni bersandar kepada kalimat ni. Sebab tu kita panggil sandar menyandar. So mana mudhafun ilaih dia? Mudhafun ilaih dia An-Nas lah. Nampak? Okey, An-Nas ni isim ke fi'il ke haraf? Inilah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. Cuba tengok, An-Nasu ke Nasa ke Nasi? Nasi. So dia berpangkat marfu' ke mansub ke majrur? Jawapannya dia sedang berpangkat majrur. Betul ke tidak? So ini ialah kenapa dia dapat pangkat majrur, sebab dia mudhafun ilaih. Mana mudhaf dia? Rabbi. Tengok ini mufrad ni jamak. Kalau mudhafun ilaih boleh tau, satu mufrad satu jamak manusia-manusia. Betul ke tidak? Tapi al-waswasil khannas ni dia dua-dua, kalau mufrad dua-dua kena mufrad, kalau muannas dua-dua kena muannas, macam tu. Tapi kalau mudhafun ilaih boleh berbeza, boleh berbeza. Dalam banyak perkara dia boleh berbeza. Okey, Malikin Nas, tuan-tuan. Malikin Nas ni raja sekalian manusia. Dua ayat ni kita bahas. So Maliki ni isim ke fi'il ke haraf? Dia ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, kita boleh kata dia mu'rab lah. So kalau mu'rab, tengok apa pangkat dia. Dia sedang marfu' ke mansub ke majrur? Dia sedang berpangkat majrur. Okey, kalau saya tanya kenapa dia majrur? Tadi kan dah bahas sebab dia ni Ustaz badal kepada kalimat Rabbi ni Ustaz. Jadi kalau dia badal kepada kalimat Rabbi ni, dia ni kena follow lah apa yang dia tukarkan tu, apa yang dia badalkan tu. Dia badal Rabbi, sebab tu dia Maliki. Faham ke tidak? Okey, selain daripada dia ni badal tu dia punya pangkat yang pertama. Apa pangkat yang kedua? Dia ni merupakan mudhaf juga kepada kalimat An-Nas ni. So dia mudhaf kepada kalimat An-Nas. Baik, apa baris asas untuk mudhaf? Tak ada. Baris asas untuk mudhaf memang tak ada. Habis mana dia dapat baris bawah ni? Dia dapat baris bawah ni bukan sebab dia mudhaf, sebab dia merupakan badal. Nampak? Mudhaf ataupun zat sentiasa menjadi pangkat yang kedua kepada sesuatu kalimat. Dia mesti ada pangkat yang pertama sebelum daripada dia menjadi badal tu. So samalah macam Maliki ni, tuan-tuan. Dia dapat baris bawah kerana dia merupakan badal. Tapi dalam masa yang sama dia merupakan mudhaf kepada An-Nasi. Nampak tak? Okey, An-Nasi apa makna dia? Manusia-manusia. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Isim biasa. So apa pangkat dia? Majrur. Mana tanda majrur dia? Kasrah.
Okay, apa sebab dia dapat pangkat majrur? Kenapa dia kasrah kat sini? Sebab dia merupakan mudhafun ilaih. Dia yang menyandar kepada kalimah maliki. Okey tuan-tuan, saya nak dengar tuan-tuan jawab. Qul ini, dia merupakan kalimat fi'il ya. Fi'il apa? Ni soalan kuis kita tau. Dia fi'il apa yang pertama? Apakah ganti nama diri dekat dalam dia? Dan ganti nama diri tersebut rujuk kepada siapa? Ya, tuan-tuan tolong hantar jawapan tuan-tuan ke 010 817 3131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.